Okay, kelas kita jumpa lagi. Assalamualaikum and good morning. Alright, okay, pelajar boleh merujuk kepada gambar rajah yang cikgu bagi dalam muka surat 5 tentang the standard forms of the equation of ellipses with center at HK. Okay, so yang sebelum ini yang kita dah buat itu ialah kalau centernya pada origin iaitu 0,0. Okay, kita ada persamaannya macam x kuasa 2 per a kuasa 2 tambah y squared per b squared equals 1, or the other one will be y squared per a squared tambah x squared per b squared equals 1. Okay, yang satu tu akan menghasilkan horizontal ellipse, manakala the other one will become the vertical ellipse. But what if kalau kita punya center itu adalah selain daripada origin? Maksudnya center kita sekarang ialah HK. Jadi contohnya kalau katakan saya ada persamaan ellipse macam ni, x tolak h, kemudian dalam kurungan ada kuasa 2, kemudian kat sini per a squared tambah y tolak k kuasa 2 per b squared sama dengan 1. Yang mana a saya yang dekat bawah ni, nilai yang di bawah ini lebih besar daripada yang di sini. A squared lebih besar daripada B squared. Jadi macam biasalah untuk mencari nilai C kita akan gunakan formula inilah. C squared sama dengan nilai yang lebih besar tolak yang lebih kecil. So A squared is disebabkan A squared saya ini berada di bawah X, maknanya saya akan ada satu horizontal ellipse lah dekat sini. Jadi maksudnya dekat sini saya akan ada satu horizontal ellipse, yang mana center saya adalah H dan K. Okay. So dekat sini center saya akan ada H, K. Jadi kalau katakan nilainya positif dekat sini, so dekat sini akan jadi tolak lah. Kalau positif di sini pun nilai di sini akan jadi tolak. Kalau katakan dekat dalam bracket ini dia jadi tambah, x tambah h, y tambah k, di squared. Okay, so dekat sini dia akan jadi negatif h, negatif k. Okay. Kemudian untuk titik fokus or the foci, okay, jadi nanti yang akan berubah, seolah-olah ni kita punya center tu asalnya dulu ialah 0,0, so akan jadi HK. Yang berubah kat sini adalah koordinat X ni lah. Untuk foci itu koordinat X ni akan berubah, iaitu jadi tambah, kita akan bandingkan terhadap nilai ini and then plus minus C. Dekat sini pula masih lagi nilai K. So titik fokus itu dia akan bergerak lah, sama ada ke kiri atau ke kanan bergantung kepada koordinat X untuk kita punya center. Dan hakikatnya masa itu paksi Y juga dia ada pergerakan lah, sebanyak K units bergerak ke atas. Tapi kalau kita nak tengok titik fokus, sebabkan titik fokus itu berada pada major axis, jadi yang berubah ialah di sinilah H tambah tolak C. Kemudian untuk yang vertices, kita akan ada nilai H tambah tolak A dan di sini masih lagi nilai K. So dia punya vertices bucu, penjuru bagi kita punya ellipse akan berubahlah, bergerak sama ada ke kiri atau ke kanan sebanyak A unit. Yang ini bergerak ke kiri atau ke kanan sebanyak C unit. Manakala koordinat bagi Y itu tidak berubah. Okey. Kemudian kita ada satu jenis lagi iaitu y tolak k kuasa 2 per a squared tambah x tolak h kuasa 2 per b squared sama dengan 1. Yang mana a kita lebih besar daripada b. Maksudnya yang duduk dekat bawah y ini dia lebih besar daripada yang duduk di bawah x. Jadi maksudnya yang ini adalah satu vertical ellipse. So ini masih lagi satu vertical ellipse, yang mana nilai C kuasa 2 pun kita boleh dapat menggunakan formula A squared tolak B squared, yang lebih besar tolak yang lebih kecil. So dalam kes ini kita punya center juga adalah HK. So H itu merujuk pada H yang koordinat X kat sini, dia merujuk kepada yang berada berhampiran dengan X di sinilah. Macam ini X tolak H.
Jadi kat sini adalah H. Okay? Dan Y tolak K, kita nak tahu koordinat Y nya tengok pada yang ada dengan Y dekat sini. So dekat sini pun ialah K. Okay, HK. Okay, jadi sekarang titik fokainya disebabkan dia satu vertical ellipse, maknanya nilai H-nya, koordinat X-nya tidak berubah, tetapi K-nya akan berubah, iaitu tambah tolak C. Jarak di antara untuk dapatkan titik fokus, kita ada jarak antara titik fokus dan center adalah sebanyak C unit. So dekat sini kita akan ada K tambah tolak C. So maksudnya titik fokus itu dia akan bergerak ke atas atau ke bawah sebanyak C unit lah, berbanding dengan nilai K yang asal. Okay. Kemudian untuk yang vertices ni pula, H ini masih kekal, koordinat X nya, manakala koordinat Y nya akan bertambah tambah tolak A, tambah tolak A unit. Jadi sebanyak manalah dia bergerak, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okay. Jadi ini adalah proses untuk kita mencari center, foci and vertices for this type of ellipse, yang mana H dengan K itu adalah center of the ellipse. Okay. Dan kita boleh lihat contoh. Okay, cikgu bagi example 2. Okay, kita tengok example 2. Okay, example 2 tu mungkin ada ruangan sikit kat sini. Dia bagi find the equations of the ellipses with the following foci and vertices. Ni dia dah bagi dah foci and verticesnya. Okey, untuk soalan A tu, dia bagi titik fokus ataupun foci-nya berada pada 4. Kemudian kat sini ada 2 tambah tolak set 5. Okay, ini adalah titik fokusnya. Okay, manakala verticesnya dia bagi pula, okay, kita ada vertices pada 4, 5. Okay, 4, 5. And then ada satu lagi ialah 4, negatif 1. Okay. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, yang ini adalah 4, 2 tambah tolak 5. 2 tambah tolak 5, so dia macam type yang dekat sini kan. Okay, yang kita adjust dekat situ adalah nilai Y-nya plus minus set 5. Okay. Jadi daripada sini kita tahu bahawa nilai C-nya adalah yang tambah tolak set 5 itu. So itu adalah nilai C kita, maknanya C kuasa 2 saya samalah dengan 5. Okay, bila kita squaring. Alright. Okay, kemudian center. Okay, center yang asal ni lah without this adjustment. So kita just tengok sini 4, 2. Ini dia punya adjustment kan. So centernya adalah 4, 2. Okay, 4, 2. Jadi maksudnya sekarang cikgu akan cuba lakarkan macam mana keadaan ellipse ini. Okay, so saya cuba buat satu vertical ellipse di sana dan saya cuba tandakan center. Centernya ialah 4, 2. Okay, kemudian dekat atas ni dia punya vertices, kita check whether this one is correct or not. So dekat sini kita ada 4, 5. Okay, yang dekat bawah pula adalah 4, negatif 1. So kedudukannya memang segaris lah. So dia logik di situ. Okay. Kemudian dekat sini kita akan ada dia punya foci ataupun titik fokusnya must be somewhere here. Okay, yang terletak di antara dua bucu itu. So dekat sini kita nampak nilainya masih lagi 4. Kemudian kat situ ialah 2 tambah set 5. Okay, 2 tambah set 5, ada satu lagi titik fokus berada di bawah, koordinatnya ialah 2 tolak set 5. Okay. Jadi dia menghasilkan satu vertical ellipse. Okay. Jadi sekarang yang kita nak cari ialah dia punya equation. Okay, equationnya sekarang dia akan menjadi, okay, saya buat dekat tepi ni lah equationnya. Macam mana? What about the equation? So kita akan ada satu vertical ellipse, means that saya akan ada nilai Y kat sini. Okay, Y saya sekarang kita akan tolakkan dengan center. HK
HK center dia ni sekarang samalah dengan 42. 42. So saya akan ada kat sini Y tolak 2 kuasa 2. Kemudian perlu bahagikan dengan berapa? Okey, sekejap tadi kita belum lagi mencari nilai A nya So ini sebenarnya adalah 2 kali A. Yang ini adalah A, and then this one ada lagi A lah kan. Panjang dia punya major axis. Okey, sekejap. So ini tadi centernya, HK-nya, so samalah dengan 42. So kalau kita check length of major axis, length of major axis dia, so samalah dengan 2A. So since the coordinate is given, jadi kita boleh mengira berapakah jarak daripada hujung sini sampai hujung sini. Kita ambil yang besar tolak yang kecil, iaitu 5 tolak dengan negatif 1. So kita dapat 6. Jadi maksudnya nilai A saya adalah 6 bagi 2, dia adalah 3. So maksudnya yang dekat bawah Y ini nanti will be our A lah. So dekat sini saya akan ada 3 kuasa 2. Okey, tambah dekat sini. Untuk yang X pula kita akan ambil since dia punya kat sini ialah 42. Jadi sini saya ada tolak 4 kuasa 2. Okey, yang bawah ni will be my B. So macam mana nak cari B? Saya dah ada C dan juga A. Jadi maksudnya B kuasa 2 ni samalah juga dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2. Sebab yang paling besar di sini adalah A. Jadi maksudnya sekarang saya akan ada A kuasa 2 ni adalah 9. Kemudian tolak dengan C squared saya adalah 5. So sini adalah 4. Jadi maksudnya B squared saya adalah 4. 4 ataupun B saya adalah 2 lah nilainya di sini. Jadi saya boleh masukkan dekat sini adalah 2 kuasa 2. Oh sorry sini ada sama dengan 1 lah dekat hujungnya. Jadi maksudnya persamaan saya akan jadi Y tolak 2 kuasa 2 per 9, and then tambahkan dengan X tolak 4 kuasa 2 per 4, then this one equal 1. So this is the equation of the vertical ellipse dengan foci dan vertices yang diberikan di sinilah. Okey. So kita dah dapat. Then dia punya apa tu? Dia minta kita sketch kan? Sketch, find the ellipses of the following. Oh, tak ada sketch tapi tak apalah kalau kena sketch pun okey lah kita just showkan. Okey. Kalau katakan macam ni tadi, macam mana koordinat di sini pula? Sebabkan kita dah dapat B dia tadi ialah 2, jadi maksudnya dekat sini saya akan ada oh sorry, this one is 4 tambah 2, jadi maksudnya 6, 2. Dan di sebelah sana pula 4 kita tolak 2 kan, so sini ada 2, 2 lah. So itulah equation of the ellipse. Kemudian kita nak tengok soalan yang satu lagi lah. Dia bagi dalam example 2 tu pula soalan B. So we look at B. Kita tengok soalan B tu pula. Okey, dia minta pula dalam soalan B tu ialah foci at soalan B-nya ialah foci-nya berada pada titik negatif 3, kemudian ada tambah tolak set 7. Kemudian kat sini ada 2. So that one is my foci. Tunggu dulu. Alright. Kemudian dia bagi pula vertices. Verticesnya adalah vertices tu ialah negatif 7, 2. Kemudian kita ada 1, 2. 1, 2. Alright. So sekarang adjustment akan dibuat di sinilah. Negatif 3 plus minus set 7. Seolah-olahnya seperti macam ni lah kan. H tambah tolak C dekat situ. Jadi daripada situ saya dah tahu dah center. Center of the ellipse yang tanpa adjustment inilah kalau kita tutup kita buangkan adjustment ni, kita tutup kat sini, jadi yang asalnya tu adalah negatif 3, 2. So this one will be the center. Manakala saya punya C adalah plus minus set 7. Jadi maksudnya C squared saya sekarang adalah 7. So daripada situ saya akan mengira
Okey, vertices ada negatif 7, 2 dan juga 1, 2 kan. Negatif 7, 2 dan juga 1, 2. So this one is the horizontal ellipse. Okay, horizontal ellipse. Okay, saya cuba lukiskan dulu horizontal ellipse-nya. Okay, jadi maknanya saya akan ada something like this. Okay. Okay, horizontal. Okay. Okay, jadi maksudnya dekat sini tadi center dia adalah negatif 3, 2. Okay. Manakala dia punya vertices tu ialah negatif 7, 2. Di sini kita ada negatif 7, 2. Hujung sini pula adalah titik 1, 2. Logik lah dia berada segaris kat sini. Semua nilai Y tu adalah 2, 2, 2. Okay, manakala nilai X ni akan berubah-ubah. Okay, so daripada sini sebabkan dia ni adalah satu horizontal ellipse, we are going to find out what is the value of A lah. A ni yang terletak, jarak yang terletak pada major axis. Okay, jadi maksudnya sekarang saya punya length of the major axis, okay, length panjang inilah, panjang keseluruhan ini 2A itu samalah dengan yang besar tolak yang kecil. Nilai X kat sini tolakkan dengan negatif 7. Okay, so saya akan ada 8 unit di sana. Jadi maksudnya A saya samalah dengan 4. Jadi A kuasa 2 nanti samalah dengan 16. Okay, dah dapat dah nilai A. Okay, so daripada situ kita boleh cari pula nilai B saya, iaitu menggunakan A kuasa 2 tolak C kuasa 2. Assuming A ni sentiasa nilai yang paling besar. Okay, C kuasa 2 saya ialah 7. So dekat sini kita dapat 9. Oleh sebab itu nilai B saya ni samalah dengan 3. Alright. Okay, so bila dah dapat yang macam tu, okay, kita dah dapat macam ni, dan kita dah boleh dah melakarkan dah, melakarkan sketch the graph pun boleh. Kemudian kita dah boleh dah cari persamaannya. Jadi maksudnya the equation of the circle dia akan jadi horizontal, maknanya dekat sini X. Mana dia punya center? Ini adalah centernya lah. Yang ini adalah center, jadi saya akan ada X tolak negatif 3. So dia akan jadi tambah 3 kuasa 2. Kemudian kat sini mesti bahagi dengan A kan, sebab dia horizontal. Yang sini adalah A lah, dekat bawah X. Jadi kat sini adalah per 16. Kemudian tambah, kat sini sentiasa tambah. Kemudian Y tolak 2. Y tolak 2, kuasa 2. Sebab dekat sini ialah 2. Jadi kita ambil Y tolak 2. Kemudian dekat bawah ni adalah kita punya B squared. B squared tu samalah dengan 9. Then this one equal 1. Jadi kita ada persamaan dia adalah X tambah 3 kuasa 2 per 16. Kemudian tambah Y tolak 2 kuasa 2 per 9 equals 1. So this is the equation of the ellipse lah. Jadi kalau katakan dia minta apakah koordinat yang berada di sini, so dekat sini dia adalah nilai X dia sama, garisan X sama dengan negatif 3 ni, so dia adalah negatif 3. Berapa tadi jaraknya? 3 ya? 3 unit untuk yang B ni. So maknanya saya ada kat sini ialah 5. Yang dekat bawah ni masih negatif 3. Kemudian tolak 3 unit ke bawah, so dekat sini ialah negatif 1. So this is the equation of the ellipse. Alright. Yang tadi pun ialah dah padam dah ya. Settle tentang dua soalan example 2. Kemudian kita lihat pula kepada example 3. Tak apa lah, mungkin kita buat dalam next session.